Okey, masuk dulu. Hari ni kita nak kata live santai-santai lah. Nak tunjukkan salah satu projek kita yang baru nak start bina, baru mula bina. Dan kongsilah serba sikit berkenaan dengan sebelum kita bina rumah ni ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan lah, dan kita perlu ambil tahulah. Terutamanya kepada anda yang ingin bina rumah di atas tanah sendiri ni. Okey, jadi kita tunggu dulu, kita santai-santai nikmati dulu orang kata suasana pagi di di kampung-kampung di Peringkat ni. Kan cuaca hari ni sihat, sangat baik, indah. Ya. Alhamdulillah. Tak hujan dan tak panas lagi. Kita nikmati lah kan ni. Sementara tunggu orang kata sahabat-sahabat kita masuk live kita ni. Sambil-sambil tu kita lah tambah-tambah sini di Peringkat ni. Dia sebelah ni pun ada tali air. Jadi kita santai-santai dululah. Sambil-sambil tu kita kata kita belanja view suasana kampung. Mungkin ada sahabat-sahabat kita duduk di perantauan, duduk kerja kata di bandar-bandar utama di Malaysia ni, kata rindu kampung halaman. Mungkin dengan live kita ni boleh kata mengubat rindu sikit, orang kata berkenaan dengan suasana kampungan aja. Betul tu. Gini lah duduk di kampung, tenang je, tak ada bunker duduknya kata-kata. Okey. Mana je nak kata apa ya? Ya, cerita korang kita ni pasal COVID. Gimana keadaan Kelantan kita, COVID kita? Alhamdulillah dekat Kelantan ni masih lagi terkawal. Kalau tengok statistik hari-hari pun dekat Kelantan ni tak ada lagi positif. Kalau kita teruskanlah dan jangan lalai ya. Betul tak Ari? Ya. Sebab kita sekarang ni kalau kita tengok macam beberapa negeri di Malaysia ni, Sabah Sarawak apa, kalau kita tengok angka kes positif sekarang ni sangat membimbangkan kita lah. Walaupun kita di Kelantan kita ni alhamdulillah lagi setakat ni hari ni kes tak meningkat, dah kes boleh katakan beberapa hari ni tak ada. Jadi kita harap rakyat Kelantan, warga Kelantan khususnya teruskan orang kata kekalkan orang kata momentum ni, jaga penjarakan kita, jaga orang kata perilaku kita lah, ikuti pihak kesihatan Malaysia ni supaya kita akan terus aman. Mana je. Betul. Dan saya juga nasihatkan kepada sesiapa yang baru balik daripada Sabah Sarawak, kan tempat-tempat COVID-19, kalau boleh kuarantin diri anda dulu 14 hari sebelum kita jumpa sahabat-sahabat, family kita. Okey, rasanya kita terus pada kata agenda kita hari ni lah. Maknanya hari ni saya ingin berkongsi berkenaan dengan kata maklumat yang perlu dititik beratkan oleh kita sebelum kita bina rumah atas tanah sendiri. Okey, jadi untuk kata merancangkan lagi kita punya perbualan pagi hari ni, ni sahabat saya perlu ada ni orang kuat. Orang kuat kita yang akan sama-sama kata berkongsi maklumat lah kata sebelum bina rumah ni mah deh. Sebelum kita kata ni topik ni bukan kata berkenaan dengan pinjaman ataupun syarat-syarat lain. Ni orang kata berkenaan technical side mah. Technical side kan. Peringkat awal kata. Okey. Jadi kita tengok. Lah ni okey. Lah ni tim di Mara sekarang ni ada
Peringkat ni berada di daerah Kota Baru. Dari Kota Baru. Jadi di sini salah satu projek bina rumah di atas tanah sendiri yang mana baru mula dibina. Baru mula, baru bulan. Baru kali kira baru 2 minggu ni baru start. Baru 2 minggu. Cumanya dengan keadaan orang kata keadaan cuaca sekarang ni macam mengganggu sikit, tapi tak adalah sampai menghalang kita dari kita buat kerja pembinaan ni. Cumanya disebabkan cuaca sekarang ni, lepas tu cuaca sekarang ni, lepas tu kenalah dengan kita dengan keadaan kita sekarang ni, kita nak terai pasal beberapa perkara hok perlu diambil berat sebelum mula pembinaan. Kau kena mak? Betul. Maksudnya betul lah peringkat awal pembinaan. Peringkat awal. Sebelum nak buat rumah gapo semua, hok ni dulu kena cara dia. Hok ni kena cara. Gapo wi? Okey, untuk sebelum orang kata kita bina rumah, khususnya kepada hak yang ingin bina rumah atas tanah sendiri ni, perkara yang perlu kita titik beratkan adalah keadaan tapak rumah dan juga jalan masuk. Jalan masuk. Maknanya kita di pihak kontraktor ataupun kita dimarah ataupun kontraktor mana-mana pun, biasanya untuk bina rumah atas tanah sendiri ni, tapak rumah yang ingin dibina tu mestilah dalam keadaan sedia untuk dibina rumah. Betul. Maknanya kalau katakan nak suruh kontraktor bina rumah ni, tapak rumah tu mestilah dalam keadaan sedia dibina. Maksud sedia dibina ni kan apa? Maksudnya tanah tu comel lah. Comel lah dia. Bukan kata belok elok tanah ke sebelah ke. Ya. Bukan kata semuk ke hutan ke apa. Bukan kata semuk hutan ke. Okey, jadi hak tu hak pertamanya adalah tapak rumah hak nak dibina rumah tu. Maknanya tapak rumah tu mestilah sedia dibina. Makna sedia dibina ni adalah tanah tu tanah clear dah, tanpa semut samu, hutan belukar, ataupun tanah tu kata mempunyai level rendah ke, ataupun tidak mempunyai kata sama rata ni. Sama rata permukaan tanah sama rata. Jadi benda-benda tu seharusnya dibuat sebelum kata pihak kontraktor masuk untuk memulakan kerja-kerja bina rumah. Barulah kata tak terbengkalai sementara. Ya. Kalau duduk kat situ jadi orang kata direct lah masuk makan masuk situlah pula bila mana kita mari nak bina nak mulakan kerja-kerja binaan ni, tiba-tiba tengok tanah kalau setakat semut samu tu okey lah. Sebab kita akan masuk cash juga, kita boleh lah tolong clear terus lah. Cuma kalau masalah macam nambung ke tanah tu tak sama rata ke apa, benda-benda tu seeloknya orang kata buat comel dulu. Baru hendak buat rumah. Ya. Baru kata lancar. Ya. Lah ni kita berada di jalan bro. Nak terai pasal jalan. Kita terai pasal jalan. Untuk site tu kita akan sambung pula di depan sikit. Okey, untuk jalan. Untuk jalan ni mas, sebelum orang kata kita misalnya contohlah orang kata tanah ada apa, perkara yang kita perlu ambil berat adalah jalan. Asal nak masuk. Macam kita di kampung-kampung ni, orang kata biasanya jalan tu kadang-kadang kita pun tak tahu lah. Jalan tu adalah jalan digazet ataupun jalan sebenarnya jalan persendirian. Jalan hak tanah orang. Hak jenis anak beranak kau dia buatlah jalan. Asalnya untuk lalu anak beranak dia aja. Tiba-tiba contoh anak kata kita pergi beli tanah situ, pas kita ingat kau jalan Rizal apa. Kita terus jalan apa. Jadi untuk jalan ni kita perlu ambil tahulah. Perlu ambil tahu, maknanya kalau jalan tu jalan gazet dah tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah. Kalau macam jalan persendirian ni, maknanya kalau boleh semolek-moleknya kita kata minta kebenaran lah ataupun maklumlah kepada orang-orang sekitar kita tu bahawasanya kita nak bina rumah. Sebab bila bina rumah ni mah mungkin dalam masa tempoh 4 atau 5 bulan tu lori akan keluar masuk. Betul. Jadi lori keluar masuk. Jadi bila kenderaan keluar masuk ni, dia akan mungkin rasa terganggu ke ataupun
sebab duk buat masuk tanah ko pasir ko akan berlaku macam kekotoran sikit pada jalan tu. Jadi semolek-moleknya kita kata maklum lah Maklum orang dulu. sekitar. Maknanya moga kita pun bila nak buat rumah berkampung di situ, nak jadi orang situ, nak kata nak jadi kekeluargaan situ, semoleknya kita maklum awal-awal lah, supaya orang pun boleh faham sekala korang nak. Ada lagi nak tubik masuk ke, Ya, tak ada ya, orang ya. kata duk ngata. Duk ngata lagi tubik masuk. Jadi jalan ni mula-mula sekali ni kena tengok pada jenis tanah Wira. Jenis tanah. Jenis tanah. Ya, ya. Maksudnya sebab lori ni bukan kata seberat stika. Ya, maksudnya ya. berat benar. Berat Dia tekan benar. tanah Wira. Tekan tanah. Jadi sebab tu lah kita kena ambil berat sangat pasal tanah. Oh, ya, Kena ambil ya. berat sangat pasal tanah. Jadi kalau macam tengok sini kita cerita sini. Tu site kita di sini Made. Sini kita kalau tengok boleh tengoklah tepinya tali air. Lepasnya jalan ni adalah jalan orang kata setakat nila ni di jalan ni hanya customer kita sahaja yang Customer menggunakan jalan ni. Jadi untuk jalan sedia ada tu agak orang kata tak boleh orang kata guna pakailah untuk lori tambah-tambah dengan musim ni. Musim hujan lah ni. Jadi perlu care orang kata penambah baik care untuk jalan ni. Jadi macam contoh untuk penambah jalan ni benda-benda macam ni adalah di bawah tanggungjawab tuan rumah lah. Tuan rumah diri. Jadi semoleknya tuan rumah orang kata selesai dulu bahagian jalan. Maknanya kalau jalan tu orang kata tak molek perlu menambah baikkan lah. Menambah baikkan tu kalau kata perlu sodok. Kalau perlu kata bergantung pada keadaan. Kalau hang ni macam sekarang ni untuk site kita ni dia di tepi tali air dan jalan ni adalah jalan tanah asalnya. Lepas tu dengan musim hujannya belecoh lah. Belecoh tanah. Belecoh Boleh jadi tengok agak. boleh orang kata lori tak boleh nak masuk, tak boleh nak keluar masuk. Tak boleh nak keluar masuk jadi tak boleh lah bila lori tak boleh nak hantar barang ke site. Jadi orang kata kerja-kerja pembinaan ni tak boleh nak dijalankan. Tak nak terus. Jadi untuk ni orang kata kalau tuan owner tanah boleh orang kata selesaikan sendiri, boleh selesaikan sendiri. Kalau macam kita di Maras Development ni, kita boleh tolong uruskan. Kita boleh tolong uruskan macam mana, Mak? Betul. Gana bih mula-mula permohonan tanah ni. Tapak kita ni. Asal-asalnya lah. Asalnya muka jalan tanah, jalan tepi tali air. Jadi lori duk masuk tubik masuk tubik. Jadi keadaan jalan ni memang orang kata untuk lori-lori nak buat masuk tanah, nak buat masuk batu. Jadi masalah situ. Jadi memang orang kata owner rumah ni perlu orang kata berkorban lah sikit untuk jalan ni. Jadi perlu keluarkan kos orang kata untuk penambahbaikan jalan ni. Sebab jalan ni bukan kata kita lah, kita kontraktor kita guna untuk setahun gitulah. Kita siapkan rumah dalam masa setahun. Hak tu yang kita guna tu pun untuk kata lori keluar masuk tu mungkin dalam 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Sebab time awal tu je lah kita guna parut sikit. Sebab masa tu orang kata duk masuk kenderaan berat dengan orang kata keberatan lori tu 10 tan, 15 tan biasa. Biasa. Jadi macam Habis Hoyak saat ni pentingnya jalan ni adalah untuk akses kenderaan berat berak. Akses kenderaan berat. Jadi kalau macam siapa ada nak buat rumah dengan berdekatan kawasan gini, boleh tengok kawasan gini, boleh perhatilah dia. Jangan tengok ke tapak rumah saja. Tengok ke akses jalan juga. Jalan penting lah. Jalan penting. Monggo bukan kata untuk kemudian hari nak guna. Maknanya orang kata untuk hari ni kita kongsi benda-benda ni supaya orang kata kita takut bajet customer ni atau bajet orang yang nak bina rumah ni terganggu. Disebabkan terpaksa keluarkan kos untuk penambahbaikan jalan. Sebab tu tengok awal-awal dia. Ya, sebab tu kena ambil kira awal-awal lah. Kena ambil kira awal-awal untuk jalan. Dan juga tapak sekejap lagi kita kongsi kita pergi cuma tapak ni gitulah nak rayaknya. Pasal jalan ni gitu. Cuba satu lagi mah kita nak rayak pasal kata
penambah orang kata nak baik pulih jalan, nak buat comel jalan ni, dia orang kata perlu ada, orang kata perlu tanya orang jugalah, tanya orang hok biasa. Sebab kita takut macam jalan, contoh hok asal tanah. Jalan ni adalah jalan tanah. Jadi bila lori tu masuk, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam apa ni? Bekas-bekas tayar ni. Jadi bila ada benda macam bekas tayar gini ni, dia tak boleh selesai dengan mana kalau kita orang kata sekadar pergi tambur tanah juga. Ataupun kita tambur batu hok, batu 3 suku ke batu, batu-batu kecil tu tak boleh. Sebab benda tu membazirkan kos je. Tak menyelesaikan masalah sebab tanah, timbul-timbul tanah bila je pulak lori kenderaan besar, dia akan turun. Jadi kena tahu. Semoleknya orang kata sebelum tu orang kata rujuklah orang-orang hok, orang kata hok ada ilmu berkenaan dengan pasal-pasal nak baik pulih jalan apa ni. Sebab contoh macam di tapak kita ni sendiri pun untuk mula-mula owner telah orang kata tambur tanah saja. Tambur saja. Tanah bukit saja. Lori masuk sekali masuk tak boleh, tak sel. Lori tak berani nak masuk dah. Lori tak berani masuk. Disebabkan dengan tambur tanah gitu tak menyelesaikan masalah. Jadi kita maklum balik kepada customer, benda ni tak boleh. Kata lori tak boleh tak sel masuk atas barang ke tapak. Jadi untuk langkah kedua, dia tabur batu kasaran. Kasaran ni batu yang kasar-kasar sikit lah. Kasar-kasar sikit. Dia mahu guna sekali dua, tak menyelesaikan masalah juga. Jadi, sebab itulah orang kata, bila 2 kali dah cuba ambil solusi untuk pernah membaikkan jalan ni, tak menyelesaikan masalah juga. Dari situ, pihak kita di Maras Development tu ambil alih lah. Ambil alih untuk orang kata penambah baikkan ni. Jadi kita dengan kita buat batu kasaran, batu saiz 24 dan kasaran atas dapat menyelesaikan masalah lah. Lori tu masuk mudah lah ni. Lori tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak tu masalah tu gitulah mah. Rayak pasal jalan. Untuk rumus berkenaan jalan ni, pertamanya kita kena cek jenis tanah dia, permukaan tanah dia. Adakah lembut? Adakah kerabu dia masuk kereta ke tak, boleh masuk lori ke tak. Yang keduanya, apabila kita tengok tanah kita tu tak berapa comel, kena nambah ya. Kena tambah batu. Kena tambah batu. Macam kita buat lah ni kan. Tambah baik dengan batu. Kena batu, lepas tu orang kata cash pula kena ada cash untuk rata ke batu. Jadi untuk rumus jalan tu. Jalan maknanya perlu orang kata ambil berat ke titik berat ke, maknanya kita fokus pada rumah. Tapi jalan ni merupakan dia memakai peran yang utama juga. Kalau jalan tu sekadar ada jalan tapi lori atau kenderaan tak boleh nak masuk nak atas barang, jadi rumah tak boleh nak buat lah. Jadi lepas tu daripada jalan kena start tengok. Daripada jalan kita tengok. Nak kita tapak ke habis? Okey, kita pergi masuk tapak. Sebab di tapak kita ada kata satu perkara kita nak kursi juga. Jadi depan. Kau ni kemana? Ada benda menarik. Ada benda menarik kita nak share. Ya. Pusing. Dia ambil. Okey, comel. Jadi jalan boleh tengoklah sebab untuk projek ni jalan dari jalan anak tu nak sampai ke site kita ni kata jarak dia lebih kurang 150 meter jugalah, 120 lebih kurang itulah. Jadi orang kata perlu berkorban lah sikit, perlu keluarkan kos. Orang kata esok nanti owner tuan rumah juga nak guna. Orang kata jadi perlu awal-awal lah, maknanya kalau kita nak buat rumah tu apa, kita tahu lokasi tanah kita tu lagu mana, kita perlu jalan tu kita kena cek awal-awal. Tengok kalau nak macam nak suruh kontraktor orang kata urus ke orang dah, tak ada masalah, boleh bagi tahu lah. Kalau kita memang kita akan uruskan lah. Cuma untuk kos dia tu tak campur lah dengan harga rumah tu. Tak campur. Makna harga lain lah.
Jadi hok mana nak tahu berkenaan dengan jalan macam kita cerita saat ni? Ya, ya. Boleh WhatsApp. Nak tanya pasal jalan saja pun boleh. Ya, boleh. Tak ada masalah. Okey. 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 Tapak kita ada sebelah kiri saya ni. Boleh tunjuk tengok sikit dulu. Nah. Okey, lo ni kerja-kerja awalnya, kerja-kerja apa kata buat puting tiang di jalan ke. Jadi, untuk site perkara kedua saya nak kongsi, kita nak kongsi hari ni adalah berkenaan dengan batu tara. Batu tara. Batu tara. Jadi, Benda paling penting. benda hak paling penting lah. Ni batu tara nanda. Untuk orang kata kita bina rumah di atas tanah sendiri ni, kita perlu tahulah batu tara kita tu. Kena baru tahu. Sebabnya dia sangat penting di mana kita tak si berlaku kita termasuk tanah orang ke. Lepas lagi satu, batu tara ni adalah peranan dia untuk kita ambil ukuran untuk side back rumah, untuk kedudukan rumah. Kalau boleh janganlah kalau kata sebilangan orang kita ni mai jenis tak ambil tak ingat. Dia jenis ambil mudah. Jenis batu tunjuk gitu. Jadi tak boleh gitu. Kena cari juga. Jadi kalau orang kata hok penuh hukum atau tahu dah tanah tara mana terima balik dan kalau boleh kalau macam orang kata tanah-tanah orang-orang tua, tanah-tanah pusaka, tanah hok mak ayah kita nak beri tu, kalau boleh kita tanya mak ayah. Tanya dulu mana, kalau boleh minta dia pergi tunjuk, lepas tu kita rimak sendiri. Kita rimak lah, maknanya andai kata kita nak guna tanah tu esok tak kira lah nak buat rumah ke ataupun nak ni tanah saya. Ni tanah saya, ni saya. Tak boleh. Gitu. Jadi perkara kedua adalah batu sepadan lah. Perlu dititik beratkan. Maknanya kalau andai kata tak tahu mana tu, perlu orang kata upah juruku lah. Upah juruku. Kalau macam kita kita di Marah Development ni, kalau orang tak ada juruku, kita boleh bagi. Kita boleh urus. Kita akan panggil orang hok memang kita biasa guna khidmat dia untuk cari-cari batu tara ni. Bolehlah kita urus. Cumanya kos tu pun pengiraan luar juga. Maknanya pengiraan suku lah. Kos-kos begini ni, orang kata kos samping gini ni, boleh dijimatkan sekira anda kata kita ambil langkah awal. Ambil punya rate harga dia untuk satu batu tu rate dalam kata dalam 90 ke 100 ya sebutir mah. Rate dia lah. Maknanya mungkin ada lagi murah ataupun ada lagi mahal. Gitu. Tapi noyaknya untuk batu sepadan batu tara ni kita boleh uruskan biro. Kita boleh uruskan, tak ada masalah. Sebelum kita pergi tengok tapak sekali dengan dia ke, kalau dia tak tahu mana lagi, kita boleh tolong. Ya, kita boleh tolong cari. Okey. Untuk batu tara lah. Untuk batu tara tu sangat-sangat penting. Untuk kita kata rimak kedudukan rumah. Lepas tu kita tak masuk sangat penting lah. Macam ni. Ni untuk site kita ni kita uruskan lah untuk cari batu tara ni. Sebab kalau tak ada batu tara tu, kita nak buat plan pun bermasalah. Payah. Okey, jadi kalau tengok belakang saya ni, sekarang ni adalah tapak kita. Tapak kita. Sudah sampai. Tapak kita. Perlu kalah lah. Panas. Jadi nak kecek pasal apa sini? Tapak saya nak tunjukkan orang kata salah satu cara ataupun cara lah kaedah yang diguna pakai oleh orang kata sebilangan kita dalam apa orang kata urusan nambung tanah. Nambung tanah. Okey. Jadi kalau kita tengok sini ni dia cerunglah sikit sebab jalan tali air dia tinggi. Lepas tu tanah dia ni cerung ke bawah.
turun bawah. Okey, kalau perasan lah, kalau perasan di video ni, jangan mai sini sikit kita tunjuk. Okey. Okey, kalau tengok. Ni salah satu kaedah orang kata cara orang kita. Kalau tengok untuk tanah customer sini ni, customer klien kita ni sini ni, tanah dia cukup luas. Dari ujung pagar rumah tu sampai ke depan. Sampai ke depan tunjuk. Kalau nampak tu adalah batu utara ya. Pada tanah dia yang ada tu. Tepi ya, kena tunjuk keluar sikit. Dan yang tadi saya tunjuk sebelah kanan tadi. Sebelah kanan tadi. Okey, tanah dia cukup luas. Kalau ikut orang kata keadaan asal, dia perlu ikut kena nambung semua tanah dia. Tapi untuk nambung dengan keluasan tanah yang luas begini, memang akan makan kos yang tinggi lah. Makan kos yang tinggi. Jadi orang kata cara yang trik yang digunakan pakai oleh klien kita ni adalah dia nambung pada kawasan hanya untuk kawasan yang nak bina rumah sahaja. Dengan jadi ni salah satu cara lah. Maknanya dia nambung untuk kawasan dia bina rumah sahaja. Jadi kalau macam nak nambung semua gini, mungkin tak buat rumah lah pula. Tak buat rumah pula. Pada nambung tu lah. Pada kos dikeluarkan untuk nambung sahaja. Kalau hak ni dia nambung dulu sekerak untuk kawasan-kawasan hak dia untuk bina rumah. Dan kawasan-kawasan orang kata lame-lame sikit lah. Ada. Jadi hak selebihnya ni katanya klien kita tu dia akan nambung juga, cuma kemudian hari. Sebab hak penting sekarang ni dia nak ada rumah. Dia nak buat rumah. Jadi kaedah ni boleh guna pakai lah. Boleh guna pakai. Kita nambung untuk kawasan yang ingin dibina rumah sahaja. Tapi untuk nambung tu tengoklah, kena tengok juga. Macam contoh ni tanah besar. Dia kawasan ni tidak kata tinggi rendah untuk tanah tu tak perlu macam kalau setengah, kalau biasa tengok ada yang letak kerek laga tepi tu untuk tahan tak siwi tanah nambung tu hakis masuk ke tanah orang. Untuk tanah ni tak apa, boleh guna pakai ni sebab lagi pun dia tanah luas, tak ada masalah. Macam contoh ada klien kita di Seribu tu, dia terpaksa kata pasal penghadang, kata penghalang tanah. Macam dia guna kerek telaga lah. Ada orang guna pakai dia buat bin konkrit, bin terus. Ada yang pakai kerek laga. Tapi untuk kita sini ni, klien kita tak guna pakai tu. Jadi kaedah ni boleh ambil pakai kata. Jadi sebenarnya untuk nambung ni sudah ada di video sebelum ni. Sudah ada video sebelum ni di YouTube kita pada, di Facebook kita pada. Berkenaan dengan nambung. Tapi untuk hari ni kita cerita trik nambung. Macam Abi Hasan ni, untuk nambung ni dia nambung kawasan nak bina rumah saja. Jadi hok mana ada tanah luas, siapa seka ke? Siapa seka tak kena nambung seka ke? Tak kena nambung seka. Ambil kos tak buat rumah. Jadi salah satu cara dia ataupun kaedah dia adalah nambung untuk kawasan rumah sahaja. Dan juga jalan lah macam sekarang ni jalan ni dia tambul lah. Tapi disebabkan jalan tu dia tak tinggi sangat. Tapi untuk nambung ni supaya macam kata di video kita hok sebelum ni kita ada terangkan dah macam apa perkara-perkara hok yang perlu diambil nambung tanah tu. Antaranya tengok pada level orang sebelah. Supaya orang kata tanah kita tu tidaklah kata terlalu tinggi daripada orang ataupun tidak terlalu rendah daripada orang. Kalau tinggi lebih pada orang ni, kita macam tak adil pada gira-gira pula. Air akan gigi pada dia. Kalau rendah pada orang, maknanya air akan takut sama kita. Jadi untuk detail berkenaan dengan kata kaedah nambung tanah tu, boleh rujuk kepada video kita. Video tu ada di channel YouTube kita. Tarik saja Dimarah Development, terus pergi dan like, subscribe kali lah. Subscribe sekali. Sebabnya kita akan di situ kita akan kongsikan kata maklumat berkenaan dengan
Bina rumah ni lah. Bina rumah, Macam ni lah, teknikal ya? tanah, loan dan sebagainya lah yang berkaitan. Jadi untuk tapak ni bukan untuk tapak ni lah, untuk tanah-tanah orang lain. Kok mana dia tak pasti kena nambung ke tak. Jalan dia kena tambah batu ke tak. Ya. Boleh terus kontak kita. Kontak kita. Nak pergi bawa kita pergi tanah Ya. tapak dia pun boleh. Ya. Tak ada masalah. Siapa mana pergi Kelantan kita pergi. Kita Kelantan. ayat sekali lagi lah. Untuk Kelantan kita buat kata seluruh negeri Kelantan lah. Cuma untuk negeri daerah Gua Musang, Kuala Krai dan Jeli, kita tengok kepada kita ada meletakkan beberapa syarat lah. Yang perlu kata kita tengok jugalah, sebabnya untuk daerah-daerah tu dia jauh. Jadi kita kata tak si kaut belaka lah, maknanya takut kita nak kaut belaka tak ada koran ke, jadi masalah. Kita nak kalau boleh hak kita kata rumah-rumah klien kita ni biar kata happy ending belaka. Betul. Jadi macam abang-abang kita yang saat ni, kawasan selain daripada Kuala Krai, Gua Musang Jeli. Boleh buat. Tapi tanya dulu, kita bincang dulu lagu mana. Selain pada waktu tu, kalau nak suruh kita nak tanah dia macam saya saat ni, terus call. Call pun boleh, WhatsApp pun boleh. Kita tengok diri. Kita tengok diri. Maknanya berasa kata nak buat rumah korang itu. Kita janji masa mana kita pergi turun. Tim kita dimarah akan turun ke site tanah tuan-puan lah untuk tengok kata keadaan sekeliling. Andai kata takut jadi ginilah. Takut ada kata kos-kos hak terpaksa. Keluarkan. Contoh jalan, nambung pun kadang-kadang di site ni kita kadang-kadang ada kena tambah. Sebab takut kadang-kadang kalau kita tengok sama belakang dah, rata belakang dah, tapi bila kita nak mula ke kata pembinaan tu tak boleh, dia jadi level lagi. Korang perlu nambah tanah korang. Jadi benda-benda tu boleh lah kata panggil kau buat temu janji dengan pihak kita ni, kita pergi tengok, kita cek dulu. Lepas tu kita akan maklum awal sekiranya ada kata kos-kosan pengen orang kata terpaksa dikeluarkan lah. Betul. Untuk kebaikan. Betul. Sebab benda-benda ni memang orang kata penting lah, sangat-sangat penting. Jadi untuk live kali ni, sebelum kita nak berhabis dah. Sebelum kita nak berhabis, saya nak rumuskan 3 benda kita kecek ni. Okey. Mulanya dengan jalan. Jalan kena tengok permukaan jalan, tanah jalan. Nak kena letak batu, tambah batu kena batu kodok. Yang keduanya berkenaan dengan batu sempadan. Batu tara. Kena tengok, kena cari. Jangan main tunjuk saja. Jangan nanda pokok, jangan nanda pokok. Kat pokok tu pokok ni jangan. Pokok tu kat tanah aku ada. Dia kalau boleh ada batu tu. Sebab batu tu kalulah orang kata kalau tak buai memang akan duduk situ. Cuma dia mungkin terkambuh korang. Kalau anda kata misalnya contohnya kalau keedah-keedah orang tua kita mah. Dia biasanya batu taron dia tahu dah situ, dia cek dah situ pasti kita tanam pokok. Anda kata dia kata nanam kat pokok tu, korek cari situ. Kalau batu tu korek tak alih memang akan duduk situ. Cuma mungkin dia terkambuh korang. Gitulah. Betul. Jadi yang terakhirnya berkenaan dengan nambung tanah saat ni. Macam Abi Hayat saat ni, video nambung tanah pun dah ada sebelum ni. Cuma untuk kali ni kita ayat berkenaan dengan keedah. Ya ada beberapa keedah. Antaranya inilah. Nambung untuk kawasan rumah sahaja. Jadi setakat tu Wira. Setakat tu dulu untuk hari ni. Dengan matahari yang tengah ni atas kepala ni. Jadi kata kepada anda yang berhajat atau tengah mencari-cari kontraktor yang orang kata yang diyakini. untuk orang kata mewujudkan impian anda miliki rumah idaman sendiri, kami di Marah Development sedia memberi komitmen 100% untuk bina rumah idaman anda. Jadi sebarang persoalan, pertanyaan ataupun kata apa-apa kata nak minta kita buat video pasal gapo-gapo, boleh kata komen ataupun kontak saja kita. Okey.
kata bagi maklumat yang sebaik mungkin lah, setepat mungkin. Dan jangan lupa juga untuk orang kata ikuti perkembangan kami, terutama di page Facebook kami ni, dan juga channel YouTube kita, dan juga boleh pergi kepada website kita. Website kita www.dimarah.com. Di situ boleh tengoklah orang kata projek-projek yang telah kita bina, telah kita siap bina. Yang dalam pembinaan, dan yang selain daripada maklumat kita kongsi boleh tengok juga orang kata design-design plan rumah yang kita cadangkan. Ada lebih dekat dengan 100 plan dah kita masuk. Boleh tengoklah orang kata, boleh tengok cuci mata. Orang kata pasal angan-angan impian dan bermula di website kita. Nak rumah lagu mana? Kau mana? Betul. Jadi setakat tu saja, Biro. Setakat tu saja untuk kami hari ni. Saya Awis Kurni selaku Dimarah Development. Saya Akmal Hakimi selaku pegawai pemasaran Dimarah Development. Sekian saja setakat tu, Biro. Okey, jadi assalamualaikum. Terima kasih.